Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Harap semua pelajar kat rumah elok-elok je, sihat-sihat je kat rumah tu. Okay, sebelum cikgu straight kepada apa yang cikgu nak ajar awak hari ni. Hari ni guest kita bukan tutor ya. Dia kakak admin dekat PTM. Cikgu nak main macam biasa. Kita nak main game sambung perkataan 3 minit je. Okey, Hot, sedia? Tapi sebelum Kak Pia bagi ni, Kak Pia nak 4 syarat untuk main ni. Okey, yang pertama kata dasar sahaja. Alright. Yang kedua, nama negara tak boleh guna. Okey. Nama orang tak boleh guna juga. Yang keempat, perkataan yang telah digunakan tak boleh diguna pakai semula. Oh my god. Okey, contoh Kak Pia sebut harimau. Awak sebut untuk. Apa-apa perkataan, harimau kan belakang di U. So apa-apa perkataan yang bermula dengan huruf U kat depan awak boleh sambung. Okey, faham. Okey, sedia 3 minit je. Okey, dalam game ni guys, boleh jadi cikgu yang menang ataupun cikgu yang kalah, ataupun Hot yang menang ataupun Hot yang kalah, ataupun kita orang dua tak ada menang, tak ada kalah, tapi disebabkan 3 minit cikgu terpaksa stop. Okey, sedia Hot? Alright. Okey, jap yang mula dulu perkataan dinding. Gua ayam. Madu. Untuk. Kawan. Nasi. Ikan. Nombor. Rumah. Hantu. University. Isi. Ibu. Ukur. Ros. Satu. Satu. Maksudnya S kan? So Kak Pia sebut perkataan satu. Oh, satu. Cepat. Umrah. Herbal. Cepat. Lagi berapa minit tu? Angklung. Gergasi. Satu. Dua. Imla. Hot. Ti. Cepat. Tupai ke tumpah? Tupai. Air lagi. Iklan. N. Nona. Azab. Satu. Dua. Tiga. Cikgu menang. Okay. Thank you kepada kakak admin kita, Hot. Alright. Okay, kita dah main game. Kita dah bagi sel-sel otak kita bergerak sikit. Kita nak chill-chill je belajar bahasa Melayu ni. So, hari ni kita nak belajar ayat biasa dan ayat songsam. Okay, biasanya pelajar dia macam cuak sikit jawab soalan ni. Sebab biasanya diorang takut, betul ke yang diorang buat ni? Okey, cikgu nak bagi awak satu tips ataupun banyak tips jugalah yang penting untuk tajuk ni, ayat biasa dan ayat songsam. Sebelum tu cikgu nak tanya dengan awak, apa itu ayat biasa, apa itu ayat songsam? Ayat biasa, ayat yang biasa awak gunakan. Contohnya buku itu tebal, ayat biasa. Kalau ayat songsam, dia akan jadi macam tadi kan, buku itu biasa. So dia akan jadi buku itu biasa, buku itu tebal. So dia akan jadi tebal buku itu. Macam mana dia boleh jadi macam tu? Cikgu akan ajar awak. Okey, ayat biasa dengan ayat songsam selalu masuk dalam aspek bahasa dan tata bahasa untuk kertas 2. Okey, untuk ayat songsam dengan ayat biasa ni, dia tak boleh ada penambahan. Tak boleh ada penambahan imbuhan. Tak boleh ada penambahan imbuhan Yang kedua, tak boleh ada penambahan kata. Contohlah, soalan punya arahan, tukarkan daripada ayat biasa kepada ayat songsam. Contoh, baca. Awak tukar perkataan baca kepada bacaan, tak boleh. Tambahan imbuhan tak boleh, tambahan kata pun tak boleh. Contoh, awak nak bagi lagi ayat tu lagi sedap, awak nak tambah lagi perkataan, tak boleh Itu adalah dia punya
rule of thumb ataupun dia punya teknik dia lah, macam nak bagi ayat songsang tu betul. Okey, yang paling penting nak bagi ayat biasa tukar kepada ayat songsang yang betul hanya memerlukan kedudukan sahaja yang berubah. Yang berubah hanya kedudukan kata tersebut sahaja. Kedudukan je yang berubah. Contoh tadi kan, macam buku itu tebal. So kita bawa tebal tu bawa depan, buku itu letak belakang. Tebal, buku itu adalah ayat songsang. Okey, cikgu akan ajar awak. Okey, buku itu tebal senang sebab ayat dia pendek. Cikgu akan ajar awak macam mana daripada ayat pendek ke, ayat panjang ke, awak boleh aplikasikan teknik ni dan awak akan boleh buat satu persatu dengan cemerlang. Okey, cikgu akan ajar awak. Okey, tajuk ni ayat biasa ayat songsang. Macam mana nak tukar ayat biasa kepada ayat songsang? Dia ada dua cara. Iaitu satu, pendepanan seluruh predikat. Yang kedua, pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, awak dah tingkatan 5. Semestinya awak tahu apa itu subjek, apa itu predikat. Subjek ni adalah benda yang ayat yang awak nak cakap pasal apa. Contoh macam tadi, buku itu tebal, awak nak cakap pasal buku lah. Buku itu adalah subjek. Tebal tu adalah predikat. Predikat ni adalah keterangan kepada subjek tadi. Tebal tu adalah keterangan bagi buku itu. Faham setakat ni? Sebab awak dah tingkatan 5, benda ni semua sudah hujung jari dah sepatutnya. Okey, cikgu akan fokus kepada pendepanan seluruh predikat dulu. Lepas tu baru cikgu akan pergi ke pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, mula-mula kita tengok pendepanan seluruh predikat. Okey, tengok contoh yang pertama. Cikgu Hanif berfikiran kreatif. Okey, yang mana subjek dia, yang mana predikat dia? Cikgu Hanif adalah subjek dia. Berfikiran kreatif adalah predikat dia. So, bila dia jadi daripada ayat biasa kepada ayat songsang, macam mana kita nak ubah dia? Predikat mesti duduk depan. Nampak? Pendepanan. Nampak? Depankan. Kita kena kedepankan seluruh predikat. Itu adalah teknik yang pertama. So, kat sini dia akan jadi macam mana? Berfikiran negatif Cikgu Hanif. Macam mana Cikgu Hanif boleh berfikiran negatif? Sebagai cikgu awak kena berfikiran positif. Okey, ini contoh je ya anak-anak. Okey, yang kedua, kanak-kanak itu mandi sungai. Okey, yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Kanak-kanak itu adalah subjek. Mandi sungai adalah predikat. Nampak? Seluruh predikat awak kena kedepankan. So dia akan jadi mandi sungai kanak-kanak itu. Okey, yang ketiga, kebanyakan orang Asia bertubuh kecil. Okey, subjek dia adalah kebanyakan orang Asia. Predikat dia adalah bertubuh kecil. So kita kedepankan predikat tadi. Bertubuh kecil kebanyakan orang Asia. Okey, soalan yang keempat. Bangunan tinggi itu belum tentu selamat. Bangunan tinggi itu adalah subjek. Belum tentu selamat adalah predikat. So kita bawa ke depan predikat. Belum tentu selamat bangunan tinggi itu. Kena bawa semua predikat, bawa di depan. Ini adalah teknik yang pertama. Okey, nombor 5. Keropok lekor sangat popular di Terengganu. Okey, dia punya subjek adalah keropok lekor. Dia nak cakap pasal keropok lekor. So, keropok lekor adalah subjek. Sangat popular di Terengganu adalah predikat. So, ayat songsang dia akan jadi
sangat popular di Terengganu, keropok lekor. Okey, setakat ni awak boleh faham Cikgu ulang lagi sekali untuk teknik yang pertama, teknik pendepanan seluruh predikat. Pastikan awak kena tahu benda yang pertama awak kena buat, tentukan mana satu subjek, yang mana satu predikat. Bila awak dah tahu macam ni, contoh nombor 1, Cikgu Hanif berfikiran kreatif. Nombor 1 dia, subjek dia adalah Cikgu Hanif, predikat dia adalah berfikiran kreatif. So, langkah yang kedua, bila awak dah tahu subjek dengan predikat tadi, bawa keseluruhan predikat, bawa ke depan. Contohnya berfikiran negatif, subjek duduk dekat belakang, Cikgu Hanif. Boleh faham? Settle sekarang? Okey, ini adalah langkah yang pertama, pendepanan seluruh predikat. Tak ada tinggal satu pun. Bawa semua predikat pergi depan untuk tukarkan kepada ayat songsam. Okey, teknik yang kedua. Ayat ini kena fokus. Walaupun nampak macam renyah ataupun macam agak sukar, tapi sebenarnya senang kalau awak faham. Okey, langkah yang kedua ataupun teknik yang kedua adalah pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, teknik yang kedua, dia tak bawa semua predikat, dia bawa sebahagian sahaja daripada predikat. Okey, kita akan tengok satu-satu macam mana. Okey, pendepanan sebahagian daripada predikat dia ada terbahagi kepada 3, iaitu pertama pendepanan frasa kerja. Frasa kerja ni apa anak-anak? Awak tahu kan, awak dah tingkatan 5. Frasa kerja berkaitan dengan apa tingkah laku manusia, membaca, menyanyi, duduk. Okey, yang kedua adalah pendepanan frasa adjektif yang berkaitan dengan sifat. Tak kisahlah sifat lidah, asam manis, sifat manusia, baik, buruk, cantik, hodoh, itu adalah frasa adjektif. Yang ketiga, pendepanan frasa sendi nama. Frasa sendi nama ni contoh dia macam mana? Di, ke, dari, daripada, ke, kepada. Okey, untuk bahagian ni cikgu akan detailkan lagi. Jangan risau. Okey, kita sambung untuk teknik yang kedua, iaitu pendepanan. Teknik yang kedua, pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, teknik yang sama tapi macam lain sikit. Okey, yang pastinya awak kena tahu apa bila ayat tu ni, contohlah macam ni awak kena tahu apa yang mana satu subjek dia, yang mana satu predikat dia. Itu adalah pertama yang awak kena buat, macam teknik yang pertama juga. Dan yang kedua, awak kena kenal pasti yang mana satu. Contohlah cikgu bagi awak contoh. Okey, pendepanan frasa kerja. Kita tengok pendepanan frasa kerja dulu Nama pun sebahagian. Awak kena tengok. Pak Ahmad telah menjual sawah di hujung kampung itu. Okey, yang mana satu subjek dia, yang mana satu predikat dia. Awak kena tentukan dulu. Itu yang pertama. So, Pak Ahmad adalah subjek dalam ayat ni. Telah menjual sawah di hujung kampung itu adalah predikat dalam ayat ni. Okey, tapi dia kata pendepanan frasa kerja. Okey, frasa kerja dekat bahagian predikat yang awak kena tengok, sebab ini namanya pendepanan sebahagian pada predikat. So awak kena tengok predikat saja, subjek tak perlu ada, tak perlu tengok. Okey, mana satu frasa kerja dia? Menjual. So awak kena ambil ayat telah menjual sawah. So dia akan jadi macam ni. Telah menjual sawah di hujung kampung itu, jangan ambil, kena tinggalkan. Sebab tu nama dia pendepanan sebahagian predikat sahaja. Predikat yang di hujung kampung itu awak kena tinggalkan. So dia akan jadi macam mana ayat ni? Telah menjual sawah, awak sambung dengan subjek. Telah menjual sawah Pak Ahmad di hujung kampung itu. Okey,
Dapat semua? Okey, kita pergi ke nombor 2. Kalau awak tak faham, cikgu terangkan lagi. Dedaun kering berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Okey, yang pertama awak kena tentukan yang mana satu subjek dia, yang mana satu predikat dia. Dedaun kering adalah subjek dia. Berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang adalah predikat dia. Boleh faham? Dah, settle untuk tentukan. Sekarang bahagian predikat kita kena tentukan yang mana satu frasa kerja dia. Frasa kerja dia adalah berguguran. Okey guys, nombor 2 jawapan sebenar dia adalah okey, dedaun kering adalah subjek dia. Predikat dia adalah berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. So, untuk pendepanan frasa kerja, frasa kerja dalam predikat ni adalah berguguran. So, awak letak berguguran. Apa yang gugur? Awak ambil balik subjek tadi, iaitu dedaun kering. Berguguran dedaun kering. Lepas tu sambung balik ayat predikat yang last tadi. Di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Okey, itulah hasil ayat songsang dia, berguguran dedaun kering di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Okey, kita tengok untuk pendepanan frasa adjektif pula. Pendepanan sebahagian daripada predikat kan ada 3. Okey, sekarang cikgu nak pergi yang kedua, pendepanan frasa adjektif. Okey, macam biasa kita tentukan kelompok lekor adalah subjek dia. Sangat popular di Terengganu adalah predikat dia. So, yang mana satu untuk predikat adalah kata adjektif dia, sangat popular. Bawa sangat popular saja ya, jangan sampai di Terengganu pun bawa sekali sebab nama pun sebahagian. Sangat popular. Okey, lepas tu kita ambil subjek dia, kelompok lekor di Terengganu. Okey, nombor 2. Sufian Suhaimi sedang sakit tenat di hospital. Sufian Suhaimi adalah subjek. Sedang sakit tenat di hospital adalah predikat. Untuk bahagian predikat, yang satu frasa adjektif dia, sedang sakit tenat. So, bawa ke depan pendepanan frasa adjektif, sedang sakit tenat. Sedang sakit tenat. Bawa nama subjek iaitu Sufian Suhaimi di hospital. Okey, boleh faham setakat ni yang kita dah cover frasa kerja, frasa adjektif. Okey, sekarang yang ketiga, pendepanan frasa sendi nama. Kelompok lekor macam tadi, ayat yang sama, kelompok lekor adalah subjek. Sangat popular di Terengganu adalah predikat. Kita tengok predikat dia sahaja. Apa yang mana satu frasa, mana satu sendi nama dia? Frasa sendi nama dekat predikat adalah di Terengganu. So kita bawa ke depan. Di Terengganu. Ambil tu je, lepas tu ambil subjek balik, kelompok lekor. Kelompok lekor sangat popular. Okey dah. Settle untuk ayat songsang yang pertama. Ayat songsang yang kedua untuk frasa sendi nama, dedaun kering berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Okey, dedaun kering ini ayat yang sama macam tadi. Mana tadi? Yang nombor 1. Dedaun kering subjek. Berguguran sampai habis adalah predikat dia. So, untuk predikat yang mana satu adalah sendi nama dia. Frasa sendi nama dia adalah di halaman rumah. So, hasil dia akan jadi di halaman rumah. Di halaman rumah, dedaun kering. Ambil balik subjek dia. Di halaman rumah, dedaun kering. Ambil yang ni tertinggal tadi kan, kita ambil terus di halaman rumah. So
So jangan lupa ambil berguguran. Berguguran apabila angin bertiup kencang. Okey, kita dah settle untuk 1, 2, 3. Teknik yang kedua untuk 3 bahagian, iaitu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, lepas ni kita akan buat latihan. Nak tengok kita buat sama-sama, nak bagi lebih faham. Okey, kita sambung untuk buat latihan. Okey, AB kepada AS, ayat biasa kepada ayat songsam. Peserta pertandingan pidato itu sungguh petah berbicara. Maksudnya ayat pertama ni adalah ayat biasa, kita nak tukar kepada ayat songsam. Yang mana satu subjek dia? Peserta pertandingan pidato itu adalah subjek. Sungguh petah berbicara adalah predikat. So, bila kita aplikasikan teknik yang pertama, iaitu pendepanan seluruh predikat, kita bawa predikat semua. Ini teknik yang pertama kan. Sungguh petah berbicara, peserta pertandingan pidato itu. Okey, kat sini ada teknik yang kedua boleh guna. Teknik kedua boleh guna, iaitu pendepanan sebahagian daripada predikat, iaitu dengan menggunakan sungguh petah adalah frasa adjektif. Petah adjektif. Sifat dia pidato tadi tu petah. So kita bawa ke depan. Sungguh petah sahaja berbicara biar situ. Lepas tu kita masukkan subjek, peserta pertandingan pidato itu. Sambung yang tertinggal iaitu berbicara. Okey, dah settle untuk nombor 1. Sekarang tengok nombor 2. Okey, nombor 2, negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir disebabkan hujan lebat yang berterusan. Okey, subjek dia negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir. Ini adalah subjek dia. Disebabkan hujan lebat yang berterusan adalah predikat dia. So hasilnya predikat keseluruhan bawa ke depan. Disebabkan hujan lebat yang berterusan, negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir. Okey, settle untuk latihan ayat biasa kepada ayat songsam. Bawa predikat ke depan, ayat subjek duduk belakang. Okey, sekarang ayat songsam awak nak tukar kepada ayat biasa. Okey, macam biasa, paling penting tentukan yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Dirobohkan oleh pekerja adalah predikat dia. Nama pun ayat songsam sebab ayat predikat dia mesti duduk depan. So bangunan lama di pinggir bandar adalah subjek dia. So ayat biasa subjek duduk depan. Bangunan lama di pinggir bandar dirobohkan oleh pekerja. So hasilnya bangunan lama di pinggir bandar dirobohkan oleh pekerja. Okey, soalan nombor 2. Pada hari raya pertama kami berkumpul di rumah nenek di kampung. Pada hari raya pertama adalah predikat dia. Kami berkumpul di rumah nenek di kampung adalah subjek dia. So, ayat songsam pada ayat biasa, subjek mesti duduk depan. Kami
berkumpul di rumah nenek di kampung pada hari raya pertama. Hari raya. Jangan sedih-sedih raya ni tak boleh nak balik. Kita yang penting keselamatan tu yang penting. Tak apa. Setahun sekali duduk rumah je, tak payah balik kampung. Okey, hari ni kita dah settle untuk tajuk ayat biasa kepada ayat songsang ataupun ayat songsang kepada ayat biasa pun kita dah buat latihan. Cikgu harap lepas ni dengan teknik-teknik yang cikgu bagi, awak boleh buat walaupun ayat yang dalam peperiksaan keluar panjang macam mana pun, yang paling penting awak dah tahu teknik. Yang pertama apa tadi? Awak kena tentukan yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Okey, cikgu nak bagi awak tips yang mudah lah. Kalau dia tak kata pendepanan sebahagian ke, pendepanan apa ke, dia cuma cakap ayat songsang je. So, cikgu rasa lebih baik awak gunakan teknik yang pertama saja supaya awak boleh lebih fokus. Bila awak dah tahu subjek, predikat, so bila awak guna teknik yang pertama, pendepanan seluruh predikat, bawa je semua predikat tadi, bawa pergi depan, subjek duduk dekat belakang. Tak payah pening-pening guna pendepanan sebahagian predikat tadi. Tapi bila keluar soalan, dia kata keluar arahan, kena guna ataupun kena guna ciri-ciri yang pendepanan sebahagian daripada predikat saja. Okey, jangan cuak. Tadi kan cikgu dah bagi tips. Yang paling penting, yang pertama, tentukan macam biasa subjek mana, predikat mana. Lepas tu, bila dia kata contoh pendepanan sebahagian predikat saja. Contoh bila awak nampak frasa kerja kan, membaca ke, menyanyi ke, so ambil sebahagian yang berkaitan dengan frasa kerja tadi tu sahaja dekat predikat tadi, bawa pergi depan, lepas tu sambung dengan subjek, lepas tu sambung belakang dia adalah predikat yang awak tinggalkan dekat ayat tadi. Faham? Tapi kalau soalan tu general, soalan yang umum, tak ada cakap kena buat pendepanan sebahagian predikat ke ataupun pendepanan seluruh predikat, general. So awak boleh aplikasikan teknik yang pertama tadi, tak payah pening-pening. Boleh ya? Faham? Cikgu ulang lagi sekali. Kalau nak tahu nak daripada ayat biasa kepada ayat songsang, yang pertama, yang paling penting kena tahu subjek, predikat. Lepas awak boleh dah tahu dah awak buat apa. Kalau ayat songsang, predikat duduk depan, subjek duduk belakang. Faham? Okey, cikgu harap lepas ni awak boleh perform untuk bahagian tata bahasa untuk kalau keluar soalan dah berkaitan dengan ayat songsang dan ayat biasa ni. Okey, cikgu harap awak boleh dapat manfaat daripada apa yang cikgu sampaikan. Awak tak buat kesalahan lagi lepas ni, awak boleh master benda ni. Dan jangan cuak kalau keluar soalan ni, awak boleh aplikasikan apa yang cikgu dah sampaikan. Setakat itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa subscribe video channel kita orang, iaitu e-tuition untuk PTM. Jangan lupa like juga, ajak ramai-ramai chill-chill tengok video e-tuition. Sambil tu kita boleh belajar, kita tambah ilmu. Dan jangan lupa juga tinggalkan di ruang komen kalau awak tak faham apa yang cikgu cakap ke, ataupun ada soalan, ataupun ada suggestion, ataupun cadangan penambahbaikan. Okey, terima kasih guys. Thank you.